الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, tamunya saya kita sama-sama memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah pada hari ini, mungkin pertama kali Allah pertemukan kita. Saya doakan mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perpisahan kita selepas ini perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan mudah-mudahan kita dapat sama-sama bertemu di syurga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi di hari akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada tengah hari ini insya-Allah tuan-tuan, kita mengambil sedikit perkongsian berkaitan dengan korban ni tuan-tuan ni, perkara yang berkaitan dengan korban. Dalil yang menjadi hujah bagi kita dianjurkan untuk berkorban ialah dalam surah Al-Kautsar, iaitu ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tayna, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya tuan-tuan, sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu wahai Muhammad nikmat yang cukup banyak. Tuan-tuan, biasanya Allah bila bagi nikmat pada manusia ni, pada kita ni tuan-tuan, Allah akan minta kita buat sesuatu. Sama dengan surah apa nama ni? Surah Quraisy. Surah Quraisy. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Kebiasaan orang Quraisy waktu musim panas, musim sejuk, dia akan pergi berdagang ke Syam dan juga Yaman. Itu orang Quraisy. Tuan-tuan ni sidang jamaah dirahmati Allah. Tuan-tuan, kemudian selepas daripada tu Allah sebutkan falyabudu rabb hadzal bait. Allah kata hendaklah kamu menyembah Tuhan rumah ini. Maksudnya Kaabah. Jadi tuan-tuan, orang Quraisy hebatnya dia tuan-tuan ni, bila dia pergi berdagang, dia bawa barang dagangan nak pergi berdagang ke Syam, nak pergi berdagang ke ke Yaman, dalam tengah padang pasir ni dia tak pernah dikacau oleh lanun padang pasir. Sebab apa tuan-tuan dia tidak dikacau? Sebabnya pengalaman yang dulu zaman Abdul Muttalib bin Hashim, tuan-tuan kenal? Bapa saudara? Bukan, datuk Nabi. Saya kenal je tu tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita bertukar antara Abu Talib dengan Abdul Muttalib. Ada dekat-dekat kan? Abu bapa, Abdul datuk. Ini kena ingat macam tu. Kalau Abdul Muttalib datuk. Abu Talib bapa saudara. Abu tu makna dia bapa. Okey tuan-tuan, sebab kadang-kadang kita lama-lama tak sebut, tertukar tuan-tuan. Zaman Abdul Muttalib, tuan-tuan ingat tak peristiwa tentera Abrahah?
Surah Quraisy ni dia disebut selepas daripada surah Al-Fil. Al-Fil makna dia surah gajah. Iaitu menceritakan tentang tentera Abrahah. Tentera bergajah Abrahah ini datang untuk meruntuhkan Kaabah. Nah, dalam perjalanan tu Abrahah ni dia akan rembat. Tahu rembat? Dia akan ambil harta-harta orang kampung. Unta, lembu, apa benda yang ada dekat dalam perjalanan dia rompak. Maka Abdul Muttalib datang jumpa dengan Abrahah. Ni, datuk Nabi ni. Nah, orang Gedebeh. Nah, tuan-tuan. Datang jumpa dengan Abrahah, dia kata pada Abrahah, pulangkan harta-harta rakyatku. Pulangkan harta orang Mekah yang kamu rampas. Kata Abrahah, apa lagi yang kamu nak minta? Kata Abdul Muttalib, itu sahaja. Abrahah kata, oh macam ni je pemimpin Mekah. Nah, ingat kau, suruh tolong baliklah, jangan runtuhkan Kaabah. Kata Abraham, macam mana dengan Kaabah? Kamu tak nak minta jangan bagi aku runtuhkan. Dia kata, Kaabah bukan aku yang punya. Abdul Muttalib kata, Kaabah bukan aku yang punya. Tapi siapa yang punya? Allah. Kamu urus dengan Allah. Betapa bijaknya Abdul Muttalib. Tuan-tuan, yang aku punya ialah harta-harta rakyat aku ni. Yang tu aku punya. Kaabah bukan aku punya. Kau urus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah hantar burung ababil. Betul tak? Tuan-tuan ni burung ababil, kalau nak kira, kalau orang Kelantan dia panggil burung jijik ke apa nama? Burung cik kiok apa nama? Burung cat rumah tu kan? Yang kecil tu tuan-tuan. Nah, burung yang sangat kecil. Jadi tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentera Allah ni kadang-kadang walaupun kecil tak mana pun dia boleh jadi tentera Allah. Nah, kadang-kadang kita tak boleh nak lawan. Sampai tahap ada yang Firaun dikalahkan dengan nyamuk. Betul tak? Tuan-tuan. Tapi sekarang ni yang kita nampak yang berlaku di negara kita apa dia tuan-tuan? Satu kuman ataupun virus, nama dia COVID-19. Nah, tuan-tuan pernah nampak virus COVID ni? Tak pernah tuan-tuan. Dan orang nak tengok pun kena pakai mikroskop. Nah, sebab terlalu kecil, terlalu halus. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah dirahmati Allah. Okey tuan-tuan, ringkasnya tuan-tuan, itu cerita lain, cerita korban ni. Nah, tapi tuan-tuan nak cerita sikit tuan-tuan. Bila macam tu tuan-tuan, jadi Abrahah dikalahkan oleh tayran ababil, burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, dilontar dengan batu daripada sijil. Kemudian tuan-tuan, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah ceritakan, bila terkena batu sijil ni, dia jadi seperti daun yang dimakan ulat. Tuan-tuan pernah tengok daun dimakan ulat? Berlubang. Tuan-tuan cuba balik tanam mana-mana pokok. Saya tanam pokok limau purut. Masa dia berpucuk tu, tuan-tuan tengok sama ada belalang ataupun tuan-tuan tengok ulat warna hijau tu kan. Kadang-kadang kita tak nampak tuan-tuan. Tuan-tuan kalau jumpa dengan ulat tu jangan terus buang dia, matikan dia. Tuan-tuan tengok dulu bagaimana dia makan daun tu. Dan sungguh-sungguh tuan-tuan, saya seronok tengok. Bila kita tengok dia makan sekejap je satu helai daun habis sekejap. Sedapnya. Nah, saya duk rasa, sedap sangat kok dia duk makan. Dia gigit tuan-tuan. Nah, tuan-tuan tengok tuan-tuan. Tengok, daun limau. Limau tuan-tuan. Saya selalu tengok dekat daun limau. Dekat rumah sini pun saya tanam limau purut. Beli dalam RM15 sepokok kan, pergi pasar tani tu. Balik tanam. Lepas tu mati. Sebab kena makan kat ulat. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan ni faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi rupa mereka ni bila kena batu sijil ni jadi seperti daun yang dimakan ulat. Jadi cair ni daging ni. Gugur daging. Tuan-tuan.
Jadi tuan-tuan, sidang jamaah dirahmati Allah. Sebab itu Nestle dia buat satu jenama aiskrim dia, nama dia Makul. Apa makna Makul? Yang dimakan. Yang dimakan. Makul makna dia yang dimakan. Faja'alahum ka'asfin Makul. Nestle, bukan Makul yang itu ayat Quran, tuan-tuan. Okey tuan-tuan, daripada peristiwa tu, orang Arab dia akan bila kata sahaja orang Quraisy, jangan kacau. Jangan kacau. Jadi tuan-tuan, bila dia berjalan tengah padang pasir apa nama, jangan kacau. Ni siapa ni, rombongan mana ni? Quraisy. Jangan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dia akan ingat. Dia akan ingat sampai bila-bila, tuan-tuan. Ini kelebihan orang Quraisy, tuan-tuan. Tuan-tuan, kemudian tuan-tuan, bila orang Quraisy ni tidak diganggu, itu nikmat bagi orang Quraisy. Satu nikmat, tidak pernah dikacau. Sebab tu dalam ayat surah Quraisy tadi, akhir dia wa amanahum min khauf, diamankan daripada segala ketakutan. Okey tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, nikmat yang Allah bagi pada kita ni, termasuk orang Quraisy, termasuk kita sekali tuan-tuan, maka Allah suruh falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan dia yang lain selain daripada aman, falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'. Orang Quraisy ni tak pernah kebuluran, tuan-tuan. Hidup dia tak pernah kebuluran. Jadi tuan-tuan, dan dia diamankan daripada segala ketakutan. Bila Allah bagi nikmat pada kita, dalam ayat tu Allah kata kena sembah dia. Samalah juga dalam surah Al-Kautsar ini, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan pada kamu wahai Muhammad nikmat yang cukup banyak. Kemudian Allah suruh apa? Fasalli li rabbika wanhar. Hendaklah kamu melaksanakan ibadat salat kerana Tuhan kamu, dan yang keduanya hendaklah kamu berkorban. Bagi setengah mazhab, tuan-tuan, saya sebut hukum sikit, tuan-tuan, hukum tentang korban. Bagi setengah mazhab, dia melihat perkataan wanhar itu Allah menggunakan fi'il amar, perbuatan. Fi'il ni kita kalau bahasa Inggeris kita panggil past tense. Bukan past tense tu fi'il madhi. Suruh apa? Present tense. Dia perintah. Bahasa Inggeris apa? Dalam dia panggil, tuan-tuan, dia menunjukkan perintah. Wanhar tu fi'il yang menunjukkan perintah. Jadi bila Allah menggunakan fi'il yang menunjukkan perintah, maka setengah ulama dia menafsirkan bahawa berkorban hukum dia adalah wajib. Itu satu pandangan dia. Contohnya mazhab Hanafi Bangla, tuan-tuan. Dia orang wajib. Myanmar, dia orang wajib, tuan-tuan. Dia orang walaupun kerja buruh, tuan-tuan, dia akan melaksanakan ibadat korban. Dan ada satu hadis Nabi yang mereka perjuangkan, tuan-tuan, perjuangkan. Ada Nabi sebutkan dalam satu hadis Nabi itu, Nabi kata, barang siapa yang berkemampuan untuk melaksanakan korban tetapi dia tidak melaksanakan korban, maka kata Nabi, janganlah kamu hampiri rumah ibadat kami. Makna dia jangan hampiri masjid. Nabi kata apa? Kalau seseorang tu mampu. Kita sekarang korban, rasanya ramai tahun ni yang tidak melaksanakan korban. Sebab apa? Sebab kawasan kita Masjid Surau tak buat. Bila tak buat, kita nak pergi cari kat mana? Betul tak? Tapi tuan-tuan, saya semalam, saya pergi kuliah subuh, saya pergi ke surau tu, sembah-sembah pasal korban ni. Surau tu, dia buat macam ni, tuan-tuan. Dia counting dengan tempat beli lembu tu. Dia kata, boleh tak kamu terus sembelih tempat dia. Sembelih tempat dia, lapah tempat dia, siap-siap, aku nak dagingnya. Jadi tuan-tuan ni dia buat macam tu. Kata bagus juga macam ni. Kalau kita nak mari buat seko tempat kita, payah, tuan-tuan. SOP cukup rigid, tuan-tuan. Cukup tuan-tuan ni payah. Seko lembu,
bahagian sembelih ni 4 orang. Nah, bahagian lapah 4 orang. Bahagian apa nama, apa benda lagi tuan-tuan? Agih 4 orang. Dia tak boleh tak boleh lebih daripada 4 orang. Maka tuan-tuan ni kalau macam tu susah kita. Kalau 4 orang kena semua tak reti. Kena hari Jumaat tak ada. Tak ada Jumaat gitu. Betul tak? Jadi tuan-tuan, payah macam tu, dia orang bincang-bincang, dia buat macam tu. Saya rasa satu idea yang sangat bagus. Pergi bincang dengan apa nama tukang lembu ni, apa nama tukang lembu pula dah. Yang jual lembu ni, suruh dia sembelih siap-siap. Sembelih, lapar, siang pula dah. Tak payah siang kan. Siang tu dah kecil-kecil dah. Yang mana dia potong sekilo-sekilo ni, bagi, hantar kat kita. Mungkin ada cas sikit kot, lebih daripada biasalah. Itu satu idea yang sangat bagus tuan-tuan. Okey tuan-tuan, sidang jamaah dirahmati Allah. Tapi kalau tuan-tuan nak buat korban ni, tuan-tuan kalau yang saya sebut tadi, apa nama tuan-tuan ni, mazhab yang mengatakan wajib. Tapi dalam mazhab kita, tuan-tuan, berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi tadi, tuan-tuan menunjukkan bahawa hukum dia adalah wajib. Korban tu wajib. Macam mazhab Hambali, mazhab apa nama Hanafi. Mazhab Syafi'i dia meletakkan hukum sebagai sunat muakkad. Sunat muakkadah. Tetapi dia kata kemungkinan akan jadi wajib. Kalau kita umpamanya, kalau kita bernazar. Hukum asal bagi mazhab Syafi'i, korban ini adalah sunat. Tetapi sesuatu yang sunat, kalau kita bernazar dengan dia, maka dia jadi wajib. Ataupun kita mengisyaratkan, lebih kurang macam sama nazar jugalah. Isyaratkan pada binatang ternakan kita, yang ni aku nak korbankan. Maka itu juga ulama kata wajib. Jadi asal hukum korban dalam mazhab Syafi'i adalah wajib tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nak ikut mazhab lain pun bagus jugalah. Tapi kalau kita kata sunat muakkad ni, sunat muakkadah ni, dia sebenarnya hampir dengan wajib juga. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah, saya tak berhenti azan tak apa tak? Sebab dari segi hukum, azan rakaman ni dia tidak jadi sunat untuk kita jawab. Dia azan live. Masa saya belajar dulu, saya punya fakulti dekat dengan masjid. Bila tengah-tengah pensyarah duk buat syarahan, azan. Ada sahabat ni yang jenis berani, dia kata, "Ustaz, azan." Nah, kalau saya jadi pensyarah tu, kau nak belah-belah sekarang. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmat Allah. Tapi pensyarah ni bagus tuan-tuan, dia bagi ilmu. Dia kata bila azan memang kita sunat untuk jawab. Sangat bagus. Sehingga ada hadis Nabi yang Nabi janjikan pada kita masuk syurga dengan jawab azan. Dan dia kata satu lagi kena ambil perhatian. Jawab azan ni ada 2. Pertama, jawab dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampailah la ilaha illallah. Betul tak? Tuan-tuan, satu lagi jawab yang paling bagus, dia kata apa? Dia kata hadiri masjid dekat mana yang kamu dengar laungan azan. Dan ada saya terbaca pandangan Ibnu Mas'ud, dia kata barang siapa nak dipermudahkan bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti, siapa yang dapat bertemu dengan Allah, inilah ahli syurga tuan-tuan. Betul tak? Jadi tuan-tuan nak dipermudahkan, Ibnu Mas'ud kata solatlah di mana kamu dengar laungan azan. Itu yang kata Ibnu Mas'ud. Solat di mana kita dengar laungan azan. Kalau tempat kita banyak masjid keliling, boleh pilih. Boleh pilih. Pergi ke masjid yang dah komat pun dia tak kunci tuan-tuan sekarang. Sekarang ni kan, kalau saya semalam tuan-tuan, saya pergi kuliah di kawasan Selangor. KL tak apa tuan-tuan. KL tak apa. Selangor,
Saya sampai-sampai, saya siap-siap duk buka baju apa nama, letak helmet dalam box tu. Dia orang komak. Silap parking. Tak apalah, jalan. Pusing satu masjid tu. Saya parking depan masjid, dia buka yang depan sana. Saya pusing sampai dekat pintu tu. AJK siap dia kot. Siap dia bawa lagi apa nama ni yang test termometer ni kan. Bawa lagi kenapa pula kata. Oh, dia masuk dalam tu, dia kunci. Pak. Kata sudah kat luar. Tuan-tuan, dekat luar semayang tuan-tuan. Tak nak ketuk lah. Kalau ketuk kesian kat dia pula kan. Dia pun lagi dia nak masuk solat sekali. Kunci tuan-tuan. Di Selangor kebanyakan rasanya macam tu. Betul tak? Tapi KL rasanya tak ada macam tu. KL sama juga. Tapi hari tu sama juga saya tengok. AJK lah, AJK. Nah. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan. Tapi tuan-tuan ni kalau saya nak sebut pada tuan-tuan, kalau kita berkorban ni sangat bagus tuan-tuan. Pahala dia cukup besar. Kalau boleh tuan-tuan buat tiap-tiap tahun sebab tuan-tuan dah kerja, cuba peruntukkan. Setengah-setengah tempat tu kan dia buat kutu. Dia panggil kutu korban ke apa nama. 100 sebulan. Kalau 500 satu bahagian 5 bulan habis. Ataupun dia buat kalau 500 tu RM50 sebulan. Kalau tuan-tuan rasa payah nak keluar gedebuk macam tu, masuk join yang kutu ni. Kalau tuan-tuan tak ada, tak jumpa, tuan-tuan buat kutu ni. Tapi kena pilih yang jaga duit tu yang betul-betul. Sampai masa nak korban dia hilang pula. Aduh, tuan-tuan. Kita target 20 ekor lembu. Dia pegang duit 50 ekor. 500 satu bahagian. Tuan-tuan. Anaknya kita yang ngurus tu tak? Kita yang bertanggungjawab. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Tuan-tuan, sebab kelebihan korban ni ialah tuan-tuan ni, dia Allah akan bagi pahala pada kita. Tuan-tuan ni yang saya paling seronok iaitu satu helai bulu binatang, itulah pahala bagi kita. Tahun ni mungkin tuan-tuan tidak berkesempatan. Mungkin tahun depan kalau tuan-tuan korban, tuan-tuan cuba kira bulu lembu. Dah nak tahu sangat tak? Jadi tuan-tuan orang kampung saya bulu lembu tu dia bakar. Sebab apa? Sebab dia buat sup kulit lembu. Tuan-tuan. Ada yang buat keropok kan. Orang Indonesia dia buat keropok. Jadi tuan-tuan. Dan sekarang ni yang selalu buat apa nama sup belulang sup belulang, dia nak buka restoran kata. Sebab permintaan cukup hebat. Free hebat. Cuba jual. Tuan-tuan pok-pok kita free ramai. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan, sedikit apa nama yang lain tuan-tuan itu yang hukum berkorban tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, orang yang dituntut untuk berkorban orang Islam balik dan berakal, berkemampuan. Itu tiga syarat untuk orang berkorban. Binatang yang disyariatkan untuk korban ialah al-an'am, iaitu binatang yang berkaki binatang peliharaan yang jinak berkaki 4. Sebab ada sekarang ni yang dikatakan iaitu lebih afdal kita berkorban, yang pertama ialah dengan unta. Ada popok kita yang pernah korban dengan unta. Dulu ada mula-mula dulu ada dulu orang buat unta satu bahagian berapa? 1,000 per 7,000. Lah ni tak dapat tuan-tuan. Satu bahagian unta kemungkinan 2,000. Seekor 14,000. Orang kampung saya tuan-tuan lembu dia tuan-tuan berdiri ni tuan-tuan sama dengan kepala kita, badan dia, belakang dia tu. Harga dia 15,000 lembu. Tuan-tuan. Yang tu tuan-tuan lembu yang hidup dia dalam kandang. Keluar kandang mati.
Badan dia besar tuan-tuan. Dan nak bawa keluar tuan-tuan ni 4 orang kena tarik. Badannya. Kuku kaki memanglah kuku kat kaki. Kuku dia tuan-tuan terpleot. Patah. Sebab apa? Sebab nak menampung badan dia yang cukup besar. 15,000. Nah? Jadi tuan-tuan ni tak pernah keluar daripada kandang. Keluar kandang mampu. Nah? Sebab disembelih. Mana dia bila keluar tu orang nak sembelih lah. Nah? Jadi tuan-tuan, kerja dia makan je tuan-tuan. Okey tuan-tuan, sidang jamaah dirahmati Allah. Syarat binatang korban. Ini tuan-tuan ambil perhatian sikit lah untuk ilmu kita lah. Unta umur dia tuan-tuan ni bila masuk 6 tahun. Masuk katakanlah tarikh lahir dia 19 hari bulan. Julai. Jadi hari ni 20, kira dah layak dah untuk korban. Jadi tuan-tuan, kalau lembu dengan kambing 3 tahun, masuk tahun yang ketiga. Tapi biri-biri masuk tahun yang kedua. Biri-biri masuk tahun yang kedua. Ada yang mengatakan biri-biri ni bila tanggal gigi depan dia. Gigi depan. Tuan-tuan, saya pun tak biasa dengan ni lembu kambing ni. Macam mana dia tanggal gigi, kena tanya orang yang biasa dengan ni. Jadi tuan-tuan okey tuan-tuan, apa lagi? Tidak cacat. Ini benda yang perlu. Orang duk bahaskan bila pergi tempah lembu ni, kadang-kadang mari dia tag. Dia tagging Dia tebuk tu pakai puncher tu. Lepas tu dia tag. Ada nombor dia tu lah. Jadi ada yang mengatakan itu dikira cacat. Tapi ada ulama yang kata itu diharuskan. Sebab kecacatan yang tidak teruk lah. Yang dikatakan cacat yang teruk, yang macam yang Nabi sebut dalam hadis Nabi ni, Nabi kata 4 perkara yang menyebabkan binatang tidak sah dijadikan korban ialah binatang yang jelas buta sebelah mata dia. Buta mata. Kemudian ada penyakit yang nyata. Orang panggil penyakit kuku mulut dan kuku. Apa? Kuku apa nama? Apa nama? Itulah tak tahu sebut tuan-tuan. Tapi kalau kena penyakit tu orang kata bagi derian, yang tempoyak. Betul. Tanya orang main lembu. Masukkan buka mulut dia, masukkan ni. Masukkan apa nama? Derian, apa nama ni? Tempoyak. Sembuh tuan-tuan. Sungguh. Tak percaya tanya orang main lembu tuan-tuan. Sebab abang ipar saya main lembu. Abang ipar saya dia memang suka main lembu. Dia orang kaya tapi dia suka main lembu. Dia jadikan aktiviti untuk keluarkan peluh. Kalau dia tak pergi jumpa lembu, dia monyok. Ni memang betul-betul tuan lembu ni lah. Okey tuan-tuan. Yang ketiga, jelas tempang dia. Orang Kelantan kata kecok. Apa nama? Tempang lah dia. Jalan dia tempang. Dan termasuk yang Nabi sebut sini, tak boleh dijadikan korban terlalu kurus. Yang menampakkan tulang. Yang ni banyak orang duk sebut ni. Kadang-kadang dalam masyarakat kita kan, kalangan ni kat masjid surau kita, masa kita pergi tanda lembu tu, cantik tuan-tuan. Sampai kepada hari nak korban, turun daripada lori tu, ya Allah. Tulang berserangga. Tahu berserangga? Tulang tuan-tuan. Tunggit dah nampak tuan-tuan. Dengan tulang apa nama ponggo ada. Masa kita pergi pilih hari tu cantik. Ini kadang-kadang orang komplain ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah dirahmati Allah. Adik kawan saya tuan-tuan ni, abang dia ni pegawai Jawi. Adik dia buat bisnes lembu. Tapi dia tak dapat Jawi sini. Dia dapat kontrak dengan Mufti Negeri Sembilan. 1 tahun dia dapat kontrak supplier lembu. Tuan-tuan, kos dia dapat projek tu 3 juta. Sedap main lembu tuan-tuan. Tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Dia ambil lembu daripada Burma, bawa masuk. Lepas tu dia kuarantin di Kuala Krai.
Tuan-tuan dia ada kebun hutan, tanah hutan tu dia buat kebun ladang lembu. Kuarantin situ tuan-tuan lepas tu baru dia hantar ke sini. Ya. Okey tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Waktu boleh berkorban ialah tuan-tuan iaitu pada hari nahar, iaitu hari raya Idul Adha, iaitu 10 Zulhijjah. Yang kedua, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Boleh tuan-tuan sebelum maghrib. Kalau sebelum asar tu lagi baguslah. Sebelum maghrib boleh tuan-tuan. Sebab perubahan waktu itu bermula dengan maghrib. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Okey tuan-tuan, waktu korban macam kita ni hari Jumaat, banyak orang buat hari Sabtu lah. Hari Sabtu 10 hari Jumaat, 11 hari Sabtu, 12 hari Ahad, 13 hari Senin. Jadi hari Senin tu pakak-pakak buat dekat ni. Ada di pejabat ni? Oh, boleh saya datang ambil daging. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Okey tuan-tuan, agihan daging korban. Jadi tuan-tuan ikut yang selalu kita dengar, iaitu dibahagikan 3 bahagian. Satu bahagian untuk tuan, kemudian satu lagi untuk fakir miskin, satu lagi ialah untuk siapa-siapa lah. Kalau tuan-tuan nak bagi pada fakir miskin semua pun tak apa. Jangan daripada bahagian kita korban tu kita memang tak bagi kepada fakir miskin. Yang tu tak boleh. Dia tak jadi korban. Jadi tuan-tuan. Dan satu lagi tuan-tuan kalau yang dibahaskan biasanya iaitu tuan-tuan, Nabi kata siapa yang menyembelih binatang korban sebelum dia melaksanakan solat Idul Adha, maka tidak sah korban dia. Dia kena ganti dengan binatang lain. Itu ada dalam hadis Nabi SAW. Dia nak cepat hari Jumaat, dia nak buat cepat. Dia bangun subuh tu, sembelih dululah dia kata. Lepas sembahyang hari raya tu, memang kita pakat lapar. Tuan-tuan, bijak juga ni tuan-tuan. Tapi tuan-tuan dia kena ganti dengan binatang yang baru. Tuan-tuan itu tak sah tuan-tuan. Dia kena sembahyang dulu. Kalau kita yang nak masuk korban pun tuan-tuan kalau boleh, kalau katakanlah kita balik jam tuan-tuan. Sampai pagi raya. Orang dah selesai dah solat hari raya, tuan-tuan buatlah sembahyang raya sendiri. Tak payah khutbah. Hari tu kan kita buat sendiri kan. Betul tak? PKP gitu. Saya pun buat dekat rumah. Sekali dengan mak saya, abang saya. Jadi ramai jugalah. Bolehlah kita khutbah juga. Semangat sikit lah. Kalau seorang-seorang baik tak payah khutbah. Jadi tuan-tuan. Okey tuan-tuan, sidang jamaah dirahmati Allah. Kita ada masa dalam 10 minit lagi. Kalau tuan-tuan ada persoalan berkaitan dengan ini, boleh kita sama-sama kongsi tuan-tuan. Kalau saya boleh jawab, tuan-tuan saya jawab. Kalau tak boleh, kita boleh tanya yang lebih pakar lah tuan-tuan. Ada soalan tuan-tuan? Ya. Non-Muslim. Dia ada perbahasan yang berkaitan dengan ini. Ada 2 pandangan lah. Ada satu yang meletakkan bahawa dibolehkan bagi daging korban tu pada yang bukan Islam. Sebab dia kata tidak ada dalil yang melarang. Dalil yang secara khusus melarang. Tetapi bila ada satu pandangan yang lain, bila melihat korban ni satu ibadat, maka yang tu dia tidak benarkan. Jadi pandangan ni boleh diguna pakai untuk kita lah. Saya rasa 2 pandangan yang berbeza ini tak perlu kita highlightkan untuk sampai tahap bergaduh. Jadi kalau kita nak pilih nak bagi. Ambil pandangan yang kata bagi tadi. Kalau kita memilih pandangan yang kata tak nak bagi, tak apa. Tak payah bagi. Jadi tuan-tuan sama macam kalau yang kata boleh tadi, termasuk akikah pun dia kata boleh. Akikah. Sebab kadang-kadang bila sembelih kambing,
Jiran kita jemput yang tidak beragama Islam, dan datang kita jamu dagingnya, daging lembu. Dia kata, tidak, kau buat akikah sembelih kambing. Orang tu, orang yang kata Cina ke India yang belum masuk Islam ni, tuan-tuan dia kata, tidak ada kambing. Kambing akikah. Jadi bila kita tak bagi tu, itu sebenarnya kalau kita bagi tu satu dakwah bagi dia lah. Ya, untuk dia. Jadi tuan-tuan, saya sebenarnya pilih pandangan yang boleh bagi. Kalau saya lah. Ada soalan lain? Ya. Boleh, saya pun tak ingat tu. Dia ada doa tu. Macam mana doa tu? Wa nusuki. Ada. Macam mana? Macam mana doa tu? Siapa tahu? Allahumma taqabbal minni. Bukan? Bukan wa mahyaya wa mamati. Itu tak. Kalau yang ni dia sebut macam ni. Kalau dalam buku saya ni dia sebut doanya dia sebut sama macam doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nabi inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma minka walaka am Muhammadin wa ummati. Ini daripada Nabi Muhammad lah. Anni wa usrati lah kalau kita. Anni wa usrati. Dia baca sama je tuan-tuan dengan bacaan wajjahtu wajhiya lilladzi sampai wa ana minal muslimi ke, wa ana awwalul muslimi ke. Nabi Muhammad awwalul muslimin. Nah, kita wa ana minal muslimin lah. Kemudian Allahumma laka. Boleh saya tulis tak? Saya dulu. Semua boleh pakai? Pilih warna apa pun. Saya pilih biru. Ni sambungan selepas wa ana minal muslimin. Sambungan dia Allahumma minka walaka. Lepas tu kita ambil kita lah, anni wa usrati. Bismillah, Allahu Akbar. Tuan-tuan tolong ikut saya tuan-tuan. Allahumma minka walaka anni wa usrati. Bismillah. Allahu Akbar. Ini bila kita sembelih. Kalau kita tak sembelih sampai sini ya. Allahumma minka walaka anni wa usrati. Daripada aku dan juga keluarga aku. Ini kita kena satu masyarakat kita tuan-tuan dia banyak lagi tidak menepati yang Nabi tunjukkan. Nabi bila dia korban dia kata aku dan keluarga aku.
kita ramai-ramai macam muslimat dah. Muslimat ni kadang-kadang sombong dengan suami. Dia kata pada suami apa? Asyik nama abang je lah. Nama awak je. Bila nak nama saya korban ni? Sebenarnya bila suami korban, termasuk kita sekali dah. Nabi tak pernah namakan Aisyah dalam korban dia. Sebab Nabi korban termasuk semua isteri dia. Nah, gitu. Muslimat jangan terasa hati. Kalau rasa nak nama kita, rebut kuasa. Jadi ketua keluarga. Jadi tuan-tuan. Yang ni kita sebut wajah tu wajah lillah dia. Terima kasih Syekh. Tolong tambahan. Okey tuan-tuan, ada satu lagi tambahan situ. Dia ada Bismillah ya Allahu Akbar tu. Dia tambah Allahumma taqabbal minni. Oh, kena alif pula. Tak apa. Dia ada tambah sini. Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah ibadatku ini. Ada yang baca doa Allahumma taqabbal minni kama taqabbal min Ibrahim. Ya Allah, terimalah ibadat aku ini sebagaimana kau terima ibadat Nabi Ibrahim wa ahlihi ke apa nama, dan ahli keluarga dia. Ibrahim. Tuan-tuan, sebab ibadat korban ni kita berasaskan kepada apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Okey, boleh? Ada soalan lain? Last, kalau ada. Tak ada? Cara nak sembelih tu kena belajar dengan tukar sembelih lah. Cumanya unta ni bila dia leher dia panjang. Ya. Kalau kita nak buat korban niat dengan akikah tak boleh. Dan sebenarnya saya melihat ada pandangan yang tidak setuju dengan kalau satu ekor lembu ni dicampur dengan akikah. Itu pun sebab akikah yang paling bagus sebenarnya menggunakan kambing, tuan-tuan. Itu lebih afdal. Tapi disebabkan kita punya bajet, membajetkan setiap ibadat kita. Jadi tuan-tuan, jadi kita pilih. Tuan-tuan, akikah ni paling bagus ialah ketika anak itu lahir 7 hari, 14 hari, 21 hari. Bukan 21 tahun. Jadi tuan-tuan, kalau ada anak, itu lebih afdal. Pakak-pakak dengan suami. Kalau mampu buat, waktu tu lebih afdal, tuan-tuan. Tak payah tunggu hari raya korban. Menyibuk. Jadi tuan-tuan, buat kambing. Kambing lebih afdal. Yang mengharuskan ini dia kias, tuan-tuan. Dia kias. Dan ada yang mengatakan la kiasa fil ibadah. Dalam ibadat kita tak boleh nak kias. Itu pandangan yang menolak lah. Tapi kalau tuan-tuan nak menerima ambil bahagian daripada satu bahagian lembu tu, dia kias. Sebab dalam korban seekor kambing tak boleh bagi. Lembu boleh bagi 7. Jadi dia kias dengan bahagian korban dan dia umpamakan untuk akikah. Tapi petunjuk daripada Nabi dan sahabat tidak ada di kalangan sahabat yang buat akikah dan ambil bahagian daripada lembu. Kalau nak buat lembu, boleh sekor. Sekor lembu. Itu lebih ni lah. Itu pandangan yang tidak terima ambil bahagian lah. Tapi kalau tuan-tuan
dah buat tu tak apalah, serah pada Allah lah. Nah, ataupun tuan-tuan nak terima juga amalan itu, ambil satu bahagian daripada 7 bahagian lembu ataupun unta, itu dia kias. Kias. Kias dengan korban. Boleh tuan-tuan? Boleh kan? Saya rasa setakat tu saja untuk perkongsian pada tengah hari ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian itu bermanfaat untuk tuan-tuan dan juga di saya sendiri. Saya doakan mudah-mudahan kita beroleh kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua daripada segala bala bencana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Aqimus salah.